Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Ustazah harap awak berada dalam keadaan sihat bersama keluarga tercinta. Okey, hari ini kita nak belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Tajuk apa? Okey, nanti Ustazah akan terangkan. Okey, sebelum Ustazah terangkan, ada di kalangan awak yang masih belum kenal Ustazah lagi kan? Okey, Ustazah ialah Ustazah Nur Hidayah. Okey, akan mengajar awak dalam subjek pendidikan Islam ni lah. Okey. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, Ustazah nak jom sama-sama kita baca doa. Okey, Ustazah baca, awak ikut sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita dah selesai pun membaca doa. Okey, sekarang Ustazah nak awak sama-sama fikirkan apa gambaran yang awak nampak pada gambar yang Ustazah beri pada awak sekarang. Okey, ini adalah gambar satu empangan yang berada di Melaka. Gambar ni memang berlaku di Melaka. Okey, tapi Ustazah tak ingat tempatnya di mana. Yang Ustazah ingat di negeri Melaka je lah. Okey, di mana air semakin surut, semakin surut, semakin surut. Okey, kenapa? Berlakunya sebegini kerana biasanya berlaku di musim kemarau, di mana air semakin berkurang. Okey, jadi waktu tu ada banyak keperluan yang kita tak boleh nak guna. Okey, kenapa? Sebabnya kita memang keperluan harian kita akan menggunakan air. Contoh-contoh kita gunakan air adalah yang utamanya untuk kita solat lah. Kita nak solat, kita kena ambil uduk, menggunakan air. Okey, seterusnya untuk minum kan. Kita perlukan air untuk tenaga, untuk kita minum lah, untuk tenaga kita. Okey, selain pada tu untuk mandi, untuk segarkan badan kita, untuk bersihkan badan kita, dan juga banyak lagi kepentingan air ni. Okey, jika air tiada, maka banyak akan terbantutlah segala keperluan yang kita perlukan untuk diri kita dan keluarga lah. Okey, betul tak? Okey, seterusnya objektif untuk kita belajar hari ni adalah ada 3 yang utama. Okay, yang pertama, menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Yang kedua, menerangkan 3 sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan tepat. Okey, 3 objektif utama ni. Okey, maka terjawablah persoalan Ustazah tadi pada awak, iaitu gambar yang Ustazah tunjukkan pada awak tadi. Sebenarnya kita nak belajar tajuk tayamum. Okey. Tajuk tayamum tu, okey, apakah pengertian dia? Okey. Ustazah akan keluarkan pen. Kita boleh highlightkan tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah. Menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, sekali lagi.
Okey, tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, Ustazah harap dengan Ustazah ulang, awak dapat menghafal sedikit demi sedikit. Okey? Okey, dalil firman Allah. Okey, dari suratul Maidah ayat 6 yang dalilnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah atau debu yang bersih. Okay, kita terus kepada rukun tayamum. Ada 4 rukun tayamum yang perlu awak tahu dan hafalkan. Yang pertama, berniat, iaitu nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci kedua belah tangan sehingga ke siku. Yang keempat, tertib. Apa maksud tertib? Berturut-turut. Okey, mengikut susunan yang betul, iaitu bermula dari niat, sapu debu tanah suci ke muka, seterus itu menyapu debu tanah suci kedua tangan sehingga ke siku. Seterusnya, sunat-sunat bertayamum. Sunat-sunat bertayamum. Okey, ada 7. Ada 7 ya. Ingat, ada 7. Yang pertama, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ustazah terus tunjukkanlah. Okey, yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Macam mana cara nak nipiskan? Awak ambil debu tu, lepas tu awak nipiskan. Macam ni cara awak nak nipiskan. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Renggangkan macam tadilah. Awak dah nipiskan debu, lepas tu awak renggangkan. Jari awak tu, awak renggangkan. Okey. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Anggota kanan daripada kiri ni maksudnya tangan awak tu lah. Okey, yang pertama, awak kena sapu sebelah kanan daripada bawah ke atas. Habis. Okey. Yang keenam, menghadap kiblat. Kalau boleh awak menghadap kiblat lah semasa bertayamum. Dan yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Okey, macam mana doa wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, amin. Di situ Ustazah harap awak faham ya, sunat ni. Seterusnya, sebab-sebab yang mengharuskan bertayamum. Okey, kenapa kita diharuskan untuk tayamum? Ada 4, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sebab utama. Okey, yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Maksud kat situ memang betul-betul dah tak ada air dah. Dah kering kontang. Maksudnya darurat lah tu. Okey. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan kenakan. Maksudnya ada air tu tapi sikit sangat. Memang cukup-cukup je. Awak nak guna untuk keperluan air, minum, untuk membasuh hadas kecil dan hadas besar. Okey, dan juga ternakan. Ternakan ni maksudnya
nak bagi haiwan kan macam kita kan, perlukan air kan. Jadi memang cukup-cukup je. Jadi awak diharuskan untuk bertayamum. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Maksudnya ada air tapi terlalu jauh. Jauh sangat-sangat. Awak pun tak boleh nak memandu. Awak pun tak ada kenderaan contohnya. Itu sebab-sebab yang mengharuskan awak bertayamum. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Okey. Yang keempat ni contohnya macam awak aksiden lah ataupun kemalangan. Jadi kadang-kadang ada bahagian-bahagian yang doktor tak bagi kena air kan. Terutama anggota-anggota badan yang dalam wuduk lah. Macam kalau kaki, di bahagian pergelangan kaki tu tiba-tiba macam luka yang sangat teruk. Jadi doktor sarankan untuk awak bertayamum. Jadi awak bolehlah diharuskan untuk bertayamum. Okey, yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Waktu cuaca yang terlalu sejuk ni contohnya macam awak berada di negara-negara yang cuacanya terlampau sejuk. Okey. Dah sampai tak boleh nak kena air lah. Kalau kena air awak dah sejuk sangat, menggigil-gigil. Jadi diharuskan bertayamum. Okey. Tata cara bertayamum. Macam apa yang Ustazah jelaskan pada awak tadi. Okey. Tengok sama kan daripada macam buku teks awak. Ustazah ambil je daripada buku teks awak, senang. Okey. Yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Tekap dulu. Okey, letak contoh Ustazah tak boleh nak tunjuk sangat, jadi Ustazah buat ni lah contohnya. Di bawah tangan Ustazah ni ada ada tempat lah untuk Ustazah dapatkan debu Awak anggap macam tu je lah. Okey, Ustazah nak tunjukkan ni. Okey, tekap. Okey, mula-mula waktu tekap tu tangan awak rapat lagi tau. Okey, rapat dulu. Tekap. Lepas tu nipiskan. Waktu nak nipiskan tu, renggang sikit tangan tu. Renggang sikit. Nipiskan debu tanah pada kedua-dua tangan. Okey, yang ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Waktu nak sapukan tu daripada atas ke bawah. Sambil niat lah. Macam mana niat tadi? Nawaitu tayamuma liistibahati bisolati lillahi ta'ala. Okey, yang keempat, ulangi tekap. Tekap sekali lagi. Okey, rapatkan tangan, kedua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan. Okey, nipiskan, renggangkan tangan awak. Lepas tu kita kena, tadi sunat tadi apa? Sunat tayamum tadi apa? Kena mulakan sebelah kanan. Okey, jadi sebelah kanan. Okey, kan dekat tangan kiri ni. Jadi tangan kiri awak di bawah, tangan kanan awak di atas. Okey, awak sapukan di bahagian bawah dulu. Bawah. Okey, bawa ke siku, lepas tu tarik ke atas. Okey, lepaskan macam tu. Jadi yang tangan di sebelah kanan ni masih ada debu lagi kan? Okey, seterusnya ke tangan kiri pula dah. Okey, bawa ke bawah sehingga ke siku tangan kiri. Terus ke atas dan lepaskan. Macam tu saja. Okey, ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Okey, macam Ustazah jelaskan tadi lah. Okey, Ustazah harap awak faham tata cara yang bertayamum ya. Betul macam apa yang Ustazah jelaskan tadi. Okey. Kepentingan bertayamum. Apakah pentingnya bertayamum ni? Okey, yang pertama, kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan tertentu. Macam tadilah. Keadaan apa? Darurat ke, memang perlu sangat. Jadi awak diharuskan untuk bertayamum. Okey, yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadat dengan sengaja. Ada jenis orang menjadikan alasan. Contoh macam kaki dia luka tadilah. Kan dia kemalangan, tak bolehlah nak solat sebabnya nanti kena air.
Kan? Doktor tak bagi kena air. Padahal awak boleh bertayamum, betul tak? Kan? Okey, yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Okey. Maksudnya kat sini awak akan sentiasa rasa mudah. Islam itu mudah. Okey. Jangan rasa susah. Macam itulah. Okey, yang keempat, menyucikan jiwa manusia. Okey, bersihkan jiwa ataupun hati awak lah. Dan yang kelima, umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan yang suci. Okey, kita pun memang dalam Islam menuntut kita bersuci supaya menghindar daripada segala kekotoran. Okey, faham tak kat situ? Okey. Habis untuk kepentingan bertayamum. Habis kepentingan bertayamum, maka habislah penerangan Ustazah untuk hari ini. Okey, jika ada sebarang permasalahan, awak boleh letakkan komen awak dalam Google Classroom ataupun dalam channel YouTube Ustazah ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.